Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni nenek kita lah Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan lelaki-lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tepatnya dalam neraka. Sama juga hadis ni, hadis yang Nabi baca ketika memulakan majlis, antaranya lah. So hadis ni yang saya baca panjang ni termasuk dengan ayat Quran, dan juga hadis yang Nabi baca ni, perkataan Nabi sendiri, adalah hadis sahih daripada Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ni hadis yang sahih lah. Cuma hari ni mungkin saya ambil perkataan ni lah, kita ambil yang ni, kita urai sikit. Ambil manfaat, sebab selalunya kita baca bahasa Arab ni, dia dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan je kan, tak dapat apa-apa manfaat. Sebab Nabi sebut ketika Rasulullah SAW baca di hadapan sahabat-sahabat Nabi, menunjukkan pentingnya perkataan-perkataan ni lah. So saya baca ayat ni, kita urai sikit lah yang ni. Ayat surah Al-Ahzab ni, Nabi kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Pertama dalam ayat ni, Nabi kata takwa lah. Dalam takwa pun ada dalam slide yang saya tunjuk, takwa kan banyak. Banyak perkara yang kita nak buat lah. Takwa ni kita duduk dalam lingkungan, ambil yang sahih, buat yang wajib, buat yang sunnah. Dan kita kena ada kita kena ada perasaan warak, supaya kita tak buat benda-benda yang pelik-pelik lah, yang makruh tinggalkan. Cuma yang takwa ni, sebab kita ni manusia biasa, kita akan banyaklah kesilapan yang kita buat. Dan sebagai manusia biasa, dan ini juga yang disarankan oleh Rasulullah SAW, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi nak Allah ni murka kepada manusia yang tak minta, tak berdoa kepada Allah. Sebab kita ni kadang-kadang buat silap, kita doalah keampunan kepada Allah kan.
Apa-apa kesilapan kita, kita doa. Sebab manusia ni penuh dengan kesilapan lah kita buat. Dan juga hari ni kita punya surrounding ni yang membentuk diri kita kan. Sekeliling kita yang membentuk diri kita. Ada orang dibesarkan dengan keadaan macam-macam lah. Ada orang dibesarkan dengan keluarga yang baik. Ada orang dibesarkan dengan macam-macam keadaan. Dan kita minta lah, bila kita faham, kita bertakwa lah macam tu. Nombor 2 dalam ayat ni, kita nak kena ucapkan perkataan yang benar ni. Kena cakap benda-benda yang benar lah, maknanya kena jujur, kena cakap benda yang sahih. Dalam kehidupan kita, dalam kerja kita, dalam agama pun samalah. Apa yang dapat, apa yang nak Allah janjikan bila kita bercakap benda benar ni, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Maknanya kalau kita bercakap benar ni dengan secara tak langsung, kita akan cuba cari benda yang sahih, benda yang baik, benda yang betul. Benda yang mungkin kita tengok 1000 orang buat, tapi kita cari benda tu sebenarnya Nabi buat cara lain, contohlah. Dan Allah akan ampun dosa-dosa kita. Tapi percayalah, sebab ini adalah ayat-ayat Al-Quran ni, dan kita pun beriman kepada Allah kan, dalam hadis nombor 2 yang kita baca sebelum ni lah, iman, ihsan, Islam, iman dan ihsan tu kan. So kita beriman dengan ayat Allah ni. Nombor 3 ni, barang siapa yang Allah mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. So 2 lah saya nak sebut sini. Pertamanya, kena bertakwa kepada Allah, kena takutkan dosa, kena buat benda yang wajib, cuba buat benda yang wajib secara penuh. Dan juga benda yang sunnah-sunnah tu kita cuba buat, sebab dia yang sunnah-sunnah, yang sunat ni, dia tampung, dia tutup benda-benda yang wajib yang kita buat yang ada masalah. Kita cubalah sedikit-sedikit ya. Ini nasihat untuk diri saya jugalah. Nombor 2, kita kena bercakap benar, ajarkan diri untuk bercakap benar. Bercakap benar ni bila kita buat, anak-anak kita dapat manfaat, isteri kita dapat manfaat kan. Sebab anak-anak ni tengok kita, yang kita sebagai contoh. Kalau kita buat cakap benda yang tak betul, anak dia tengok, okey, maknanya bagi dia bolehlah buat benda perangai yang buruk kan. Tapi kita tak nak macam tu. Kita sebagai contoh, yang pertama yang dia nampak yang mereka ni sedang bentuk dia orang punya personality, dia orang punya karakter daripada kecil kan, tengok bapak dia macam mana, kita naklah berakhlak dengan akhlak yang baiklah, terutama kita kena bercakap benar. Okey. Itu daripada mukadimah lah yang kita baca. Nombor 2, nak tunjuk kita punya format tazkirah ni, kita nak cerita tentang pentingnya ilmu. Peringatan kematian yang ni kita akan ulang-ulang lah. Peringatan lah, sebab last week pun kita tak buat, minggu ni kita start buat balik. Kita nak ulang-ulang untuk diri saya juga. Cerita pasal ilmu yang sahih, cerita tentang kematian kan. Kita bangun tidur, tengah malam, Allah istighfar, ingatkan tengok berita orang mati ataupun rakan-rakan WhatsApp. Ada orang tu meninggal, ada makcik ni meninggal, ada orang jiran meninggal. Kita ingatlah tentang kematian. Sebab benda ni akan bawa manfaat yang sangat besar kepada kita nantilah, sebab kehidupan dunia ni pun sebenarnya Allah jadikan untuk kita prepare selepas mati sepatutnya. Hal umum kalau ada, masuklah. Saya tak ada apa-apa bawa apa-apa. Kalau ada rakan-rakan ada nak cerita hal umum ataupun nak share something, masuk je lepas habis ni. Lepas tu hari ni saya ulang kaji je hadis 29 ni, sebab saya tak prepare hadis yang baru. Kita cerita tentang anjuran bersedekah dan menjaga percakapan lah, menjaga lisan. So ni saya ulang je, ni tahun 2021 dulu hadis ni kita baca. Soalan penutup kalau ada. Okey, pentingnya ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi ni tak wariskan duit, harta tak ada. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Kita nak ambil ilmu daripada Nabi lah SAW. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah peroleh keuntungan yang banyak. Maknanya kalau kita tengok dalam perniagaan, tapi Allah sebut pun perkataan perniagaan dalam Quran kan. Tapi perniagaan dalam Quran tu pun sama juga. Semua peniaga ataupun keuntungan yang banyak ni bila kita ikut apa yang Nabi nak. Tapi tengok pada hadis yang pertama ni, Nabi kata sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ustaz saya hurai yang dalam hadis ni yang pertama ni, dia tengok kan banyak sekarang ni orang-orang, kejap orang-orang letak warisan Nabi kan, baju lah, pedang lah, semua-semua tu. Ustaz saya ni ada PhD hadis lah. Dia kata semua-semua tu, kalau ikut pada hadis ni, semua-semua tu tertolak. Tak ada harta yang Nabi tinggal. Nabi kata dalam hadis yang sahih ni, Nabi kata Nabi deny benda tu. Nabi tidak tinggalkan harta. Macam pedang semua tu kan. Most probably itu pun dah dhaif, dah tak berapa sahih dah. Yang paling dengan selipar kan, ini kau tengok selipar letak atas kepala semua tu kan. Dia kata selipar Nabi tu. Hadis ni menidakkan semua tu. Hadis ni Nabi kata daripada hadis yang sahih, para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tak ada apa yang dia melainkan ilmu. So kita naklah ambil waris Nabi yang terbesar, yang mutlak, yang teragung tadi kita baca ayat pertama tadi kan. Adalah ilmu. Kita nak dah ilmu yang sahih lah. Maknanya kalau ambil ilmu yang dhaif, boleh jadi ya, boleh jadi tak. Yang analogi yang saya buat, saya bagi tahu. Sebagaimana kita berada di satu pokok
di atas dahan pokok yang mati, yang dah mati dah, yang dah tak ada, yang tak hidup dah. Boleh jadi patah, boleh jadi tak patah kan. Itu maksudnya dhaif. Tapi kenapa nak duduk di situ? Kita ada dahan lain yang besar, yang kuat kan. Kenapa nak duduk tempat yang boleh jadi jatuh, boleh jadi tak? Duduklah tempat yang betul-betul tak jatuh. Itulah analogi dia yang Ustaz saya sebutlah. Nombor 2 daripada hadis, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah, baca Quran dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan. Akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Di riwayat Muslim, ada yang atas ni pun sahih. Ini anjuran untuk kita pergi ke surau masjid ataupun dalam kelas lah untuk kita belajar agama. Apa yang kita dapat kat sini, tengok apa yang Nabi sebut. Allah bagi kita ketenangan dalam hati. Tapi memang betul pun memang dapat ketenangan kita belajar. Ketenangan ni maksud dia, antaranya adalah kefahaman dalam ilmu yang kita dapat tu. Kita pergi, macam contoh kita pergi luar negara ataupun di Malaysia pun kita tengok benda-benda yang tak pasti. Tapi sebab kita ada ilmu, kita tenang. Macam kita nak musafir kan. Ada orang kata, oh saya musafir, saya tak akan jamak qasar kan, saya tak nak buat. Tapi kalau ada orang yang faham, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah dalam hidup dia ketika dia bermusafir dia solat penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah dalam hidup dia bila dia bermusafir dia solat penuh. Maksud dia memang dia solat jamak qasar lah. Macam tu kan. Kalau kita dah faham, dapat ketenangan dalam jiwa kita ataupun jumpa benda-benda yang tak biasa kan. Tak biasa yang kita temui lah zaman sekarang. Ataupun dalam bab agama tu jarang berlaku. Tiba-tiba ada, tapi kita ada ilmu tu, dapat ketenangan kepada kita. Nombor 2, Allah akan bagi rahmat kepada kita lah. Rahmat ni, ialah ketenangan pun kena ingatlah. Minggu ni saya tak bawa hadis tu. Orang yang dalam keadaan dakwah ni, dia sentiasa diuji, dan yang manusia, hamba Allah ni Allah akan uji dia. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, Allah akan uji sehingga bila dia mati nanti, jumpa Allah Ta'ala nanti, tak ada dah dosa. Sebab ujian dia tu, dia didak dosa yang atas dunia ni. Tapi ujian tu bertentangan pula dengan ketenangan ni kan. Kita kata ketenangan, relax, lepak tepi pantai, jika kita punya analogi kita duduk tepi pantai, duduk santai-santai. Bukan macam tu. Ketenangan ni maksud dia hati yang tenang, hati yang content tau, yang kita rasa ialah hujan akan datang tapi kita dapat ketenangan dekat situ. Macam mana nak urai, saya tak faham jugalah. Tapi maksud dia, dalam ujian pun kita dapat hati yang orang kata mantap lah. Tak ada rasa macam teruk sangat, ataupun bila kita depression sangat-sangat, kita rasa something yang Allah bantu dari sudut ketenangan. Kita tahu yang apa yang kita ujian yang datang ni, ketenangan kita adalah pergi kepada benda yang sangat panjang tu, pergi kepada selepas mati. Lepas tu kita fikir, apa kebaikan apa yang kita buat hari ni, implikasi dia pada apa yang kita buat hari ni. Sebab mungkin kesan dia jangka masa panjang kan, maybe tak tenang hari ni, tapi 3 tahun akan datang, betul lah apa yang kita buat tu dapatlah kesan yang positif. Kalau boleh imagine lah. Nombor 3, Allah beritahu, Nabi beritahu, akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut mereka. Maksud dia kat sini kan, besarnya penuntut ilmu ni, sebab Allah akan sebut nama dia. Allah akan sebut nama kita. Kita kena yakinlah benda ni kan, sebab yalah, macam saya jugalah faham agama, kita faham banyak dari sudut teori je kan. Kita kena yakin yang Allah akan sebut nama kita. Bila Allah sebut nama kita ni, benda yang besar lah. Kita naklah Allah sebut nama kita. Hadis nombor 3, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kendaki mendapat seluruh kebaikan. Ini hadis yang selalu kita baca lah. Maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. So hadis ni sangat besar, maksud dia, tengok Allah nak bagi kita seluruh kebaikan. Apa yang Allah bagi kita, kelebihan, Allah bagi kita untuk faham agama. Tapi nak faham agama dia melalui jalan yang panjang lah, kena belajar betul-betul. Kena cari benda-benda yang paling sahih. Bila kita dapat benda ni, kita akan dapat seluruh kebaikan. In fact, dalam ujian pun kita dapat kebaikan yang banyak. Sebab kebaikan kita ni, kebaikan yang mutlak, kebaikan yang agung ni sebenarnya, dia pergi kepada selepas mati nanti. Sebab hidup kita ni sekejap je kan. Katalah umur 60 dah meninggal lah. 60 bezakan dengan kematian. Lepas mati, hidup kita infinity. Katalah 1 bilion tahun. 60 tahun bagi 1 bilion, 0.00000. Nak kira zero pun susah. Maknanya, kebaikan yang agung berada selepas mati. So kita nak kebaikan, kita jangan fikirlah kebaikan sangat atas dunia, sebab akan ada ujian yang Allah bagi. Allah bagi ujian yang mungkin kita rasa susahlah, takutlah ujian. Tak. Nanti bila kita pergi selepas mati nanti,
kita tuai hasil dia, kita rasa macam, Allah, kenapa tak buat banyak lagi? Ataupun kenapa tak tegur lagi? Ataupun kenapa tak tuntut ilmu lagi? Kenapa tak dakwah lagi? Macam-macam kita akan sesalan yang banyak lah. Kita akan rasa lah. So, dalam first slide ni, kita nak cerita tentang pentingnya ilmu. Cuma saya ambil panjang sikit ilmu ni sebab hari ni kita ulang kaji je. So, nombor hadis seterusnya kita baca tentang ilmu ni, saya nak masuk sikit tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i ni sebab kita kan mazhab Syafi'i kan. Dan juga kita nak kena pegang lah apa yang Imam Syafi'i ni kata sebab kita kan memang akui kita mazhab Syafi'i lah. So, apa yang Imam Syafi'i ni kata, jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujah diletakkan atas jalan, maka itulah pendapatku. Tapi maksud dia kat atas ni, kat belakang ni saya tak faham sangat ni. Maksud dia yang atas ni kita ambil yang sahih ni. Imam Syafi'i kata dalam kitab Majmu' al-Fatawa ni, dalam kitab Sahih Fiqh pun ada benda yang sama je dia tulis. Imam Syafi'i kata kalau maknanya hadis yang sahih tu, kalau lah ada hadis yang sahih tu, dia kontradik dengan pandangan Imam Syafi'i, dia kata buang pandangan dia. Apa Imam Syafi'i kata buang pandangan dia. So kena hati-hati sikit lah sebab kadang-kadang kita terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita kan. Orang cerita tentang hadis yang sahih, kita ambil pendapat orang. Kita macam kan kita kata sami'na wa ata'na ataupun kita kata hierarki kita punya ketaatan kan Allah Taala, Rasulullah, mak ayah kita macam tu kan kita letak untuk orang lelaki lah. Kita kata macam tu, tapi bila datang hadis yang sahih, kita guna pandangan orang yang tak adalah senarai yang empat senarai orang yang patut ataupun Allah Taala 4 orang tadi, 3 ke bawah tu kan. Tak ada pun dalam list kita tapi kita ambil pandangan orang lain. So hati-hati sikit sebab kena faham tentang ilmu ni kan sebab kita tak nak kita lafaz berbeza, kita buat berbeza. Takut macam tu. Kita nak apa yang kita lafaz, kita kata kita nak ikut yang sahih, kita nak ikut Imam Syafi'i, perbuatan kita pun ikut Imam Syafi'i juga. Macam itulah ataupun kita kata kita nak ikut sahabat, lafaz kita kepada sahabat, perbuatan kita pun kepada sahabat. Cuma benda ni berlaku melalui proses yang panjang lah. Kita ada kesilapan macam tadi kan. Manusia ni banyak berlaku kesilapan, kita buat muhasabah, kita fikir balik lah, esok kita improve sikit. Sebab ada yang sahih Nabi sebut kan, Allah suka hamba dia yang buat benda yang sedikit-sedikit berterusan. Lama-lama dia lekat lah, lama-lama kita dapatlah capai apa yang the intent yang Allah nak kita buat lah. Ar-Rabi', murid Imam Asy-Syafi'i bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang sebuah hadis. Kemudian setelah dijawab, orang itu bertanya, lalu bagaimanakah pendapatmu? Anak murid Imam Syafi'i ni tanya, dia tengok orang ni bertanya kepada Imam Syafi'i, dia tanya, apa pandangan Imam Syafi'i? Maka gementarlah dan marahlah Imam Syafi'i, beliau berkata kepadanya, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kupijak kalau sampai ku riwayatkan hadis Rasulullah SAW, kemudian aku berpendapat lain. Maksud dia, dalam keadaan tu, konteks tu, Imam Syafi'i sedang baca hadis Nabi yang sahih lah. Dia baca hadis Nabi, lepas tu orang ni tanya, so pendapat awak macam mana? Macam seolah-olah pandangan Imam Syafi'i itu berbeza dengan hadis Nabi kan. Sampai tahap tu orang fikir. Sebab apa? Kadang-kadang kita terkeliru dengan orang ramai, dengan bila kita berkawan ramai. Kita tengok orang agama pun bila dia cakap tentang hadis yang sahih atau ayat Quran, dia bagi pandangan yang berbeza. Jadi peliklah. Imam Syafi'i kata, macam mana rosak akal kamu ni? Saya bercakap tentang hadis yang sahih. Lepas tu kamu tanya saya, pandangan saya bagaimana? Mestilah pandangan dia sama dengan pandangan Nabi SAW. Dan sepatutnya begitulah kita punya kaedah kita lah, metodologi kita sepatutnya macam tu. Imam Syafi'i juga berkata, jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka sampaikanlah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i mengatakan, maka ikutilah sunnah tadi dan janganlah peduli ucapan orang. Maksud yang samalah. Jadi saya nak tekankan balik tentang ilmu ni kan. Bila kita faham ni, seluruh kebaikan ni kan. Seluruh kebaikan ni seperti mana imam kita lah. Seperti mana imam kita telah ambil ilmu. Inilah pandangan imam kita. Jadi kita naklah ambil pandangan imam kita. Dan imam kita ni juga termasuk dalam ni imam kita ni, Imam Syafi'i kita ni. Antara imam yang besar, 4 orang imam yang besar ni kan. Ni sahabat Nabi yang last meninggal ni, wafat ni. Dia dalam tabi'in juga ni. Dalam 3 generasi pertama yang Nabi kata, generasi yang terbaik. Termasuk dengan imam kita lah.
Kita nak ikut imam kita, jangan ikut, jangan dahulukan dia kepada orang lain. Imam Nawawi power juga. Imam Nawawi banyak, tapi kita dahulukanlah imam-imam yang senior ni, yang termasuk dalam hadis Nabi, yang Nabi kata 3 generasi yang terbaik. Dia antara mereka ni lah orang yang termasuk dalam 3 generasi yang terbaik. Jadi kita nak ikut dia lah. Okey, saya skip yang ni. Saya pergi kepada kematian lah, peringatan kematian. Okey, mukadimah kedua kita nak menuju kebijaksanaan ni. Sebenarnya kebijaksanaan ni bermaksud kematian lah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Ni hadis ni dalam poster pun saya ambil letak kat sini lah, sama je hadis dia. Hadis ni ada yang sahih. So hari ni kita nak ambil, kita nak praktiskan ilmu hadis ni, yang kita sedang ingat mati, kita sedang dalam remind ataupun ingatkan diri kita. Kita didik hati kita untuk ingat mati setiap minggu. Yang ni secara official kita tengok apa yang kita baca ni kan. Tetapi ada kematian-kematian, berita-berita kematian yang kita dapat. Macam-macam kita dapat. Harapannya kematian tu dapat mengingatkan kita. Sama juga macam kita pergi ke kubur kan. Kadang-kadang kita terlupa yang sebenarnya tujuan utama kita ke kubur adalah untuk ingatkan kita tentang kematian. Kita pergi ke kubur tu sebenarnya sunnah yang paling besar adalah untuk ingatkan kita tentang kita akan mati. Tapi kita pergi, kita menangis sebab kita lebih emosi terhadap orang yang meninggal tu. Kita cerita mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Kita jadi hilang, matlamat asal tu dah hilang dah. Ataupun kita pergi bergendang kat kubur, ataupun kita baca Quran, dah hilang dah. Kita lebih kepada nak bantu orang dalam kubur. Padahal bantuan dalam kubur tu, orang dalam kubur boleh buat kat rumah pun. Yang utama pergi ke kubur tu, ingat mati kita pergi kan. Ya Allah, saya akan mati, doa untuk orang tu. Tapi kita ingatlah, Allah, saya pun akan berada dalam kubur tu juga. Sebab tu, agama sarankan banyak sangat kita untuk ingat mati, termasuk dengan kubur, dan juga termasuk contohnya macam uban kan, uban kertas kepala ni kan. Ada orang cabut-cabut uban kan. Uban tu adalah peringatan kepada kita yang kita akan menuju mati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Ia berkali bertanya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak ingat mati. Maksud dia orang yang paling cerdik ni sebenarnya orang yang banyak ingat mati. Kan orang banyak ingat mati ni, dia tak perlukan akal yang genius lah. Dia tak perlu pun dia Mubi ni tengah ambil result SPM kan. Mubi dia maybe SPM dia dapat tak lepas pun kan. Tapi ingat mati ni tak perlu ilmu yang tinggi. Tapi dalam konteks agama, sebab kita pun tahu sebenarnya kita buat planning kan. Planning selepas mati tu adalah planning yang infinity tu, yang paling agung, yang paling besar. Kalau kita dah buat planning 5 tahun, 10 tahun, yang tu paling agung. Maknanya orang yang buat planning untuk selepas kehidupan yang infinity dia tu, cerdik lah. Genius lah, bijak lah. Tapi walaupun tak memerlukan akal yang boleh ada PhD ataupun ada degree ataupun ada master ataupun ada SPM score, tak semestinya orang-orang tadi dia boleh ingat mati sepanjang masa, sebab nanti kehidupan dia akan bergelombang dengan dunia dia. Dan keadaan dalam dunia kerja ni pun ada orang boleh bagi nasihat, dia teringat balik, ada orang tak, ada orang yang hanyut, ada orang tak. Jadi kita naklah hari ni, kita nak ingatlah, kita perlulah definisi agama ni, perlu kita faham yang ingat mati ni adalah puncak kecerdikan. Macam itulah. Kita ingat mati ni adalah puncak kecerdikan. Dan mereka yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Paling baik dalam persiapkan diri alam berikutnya, cari yang sahih lah, paling baik kan. Yang paling berkualiti lah. Kalau cari yang tak ada kualiti, cari yang dhaif, cari yang palsu, ikut sembarangan, tiba-tiba yang lagi teruk, akidah rosak kan atas ilmu yang kita ambil ni. Kita tak cakna tentang status dia ataupun ni ulama kata, Nabi kata lain, ulama kata. Padahal ulama tu sendiri pun mungkin dia tersilap faham. Kita tidaklah merendahkan ulama. Kadang-kadang ni ujian yang Allah bagi atas kita ni, ulama tu dah betul dah, kaedah dia buat tolak tahajud, dia dah ijtihad atas pandangan dia. Cuma kita ni yang salah dalam memahami agama yang sebenar. Sebab agama ni kan sebut, Allah suruh kita baca surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim tu, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Nabi suruh kita baca surah tu, jalan yang lurus. Jalan tu kaedah aja. Kita cari yang pertama ni, konsep untuk kita ambil satu ilmu ni, ambil kaedah yang betul dulu, manhaj yang betul dulu, baru cari ilmu tu. So kita memahami kaedah tu, kita letak di belakang. Kita letak yang pertama, kita nak agama ni, kadang-kadang kita ambil tokoh dulu, baru kita ambil tokoh dan kita ambil kaedah dia. Bukan, kita ambil kaedah yang Nabi nak, baru kita cari tokoh.
agama. Sebab kaedah tu yang penting, sebab kaedah ni yang akan bantu kita. Seperti mana yang kita sebut dalam lafaz kita kan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, macam tu. Jadi kita naklah faham konsep tu. So yang paling baik ni adalah yang paling sahih lah dalam yang paling berkualiti lah. Biarlah kita solat katalah markah 100% dapat 70%, tinggilah sepanjang masa. Tapi kalau tak, kita buat banyak benda-benda yang dhaif, kita buat macam-macam kan dapat 30% je, ataupun langsung tak ada markah. Bila mati nanti tengok jadi habuk, jadi asap je, alamak menyesalnya, dah menyesal. So masa yang singkat ni, ni sama juga saya tunjuk ini lah, masa yang singkat ni kat sini, alam dunia ni, masa yang singkat kita ni, kita pastikan supaya kita ni bekerja kan. Bekerja pun boleh jadi ibadat, boleh jadi maksiat lah. Cuma benda tu atas definisi kita, atas niat kita. Cuma yang sahih, yang ibadat ni, amalan ibadat kita harian lah, solat semua tu. Kita pastikan yang ibadat kita zikir-zikir semua ni yang memang dah betul-betul memang niat untuk ibadat tu, pastikan dia berkualiti lah. Ambil yang paling sahih, yang paling betul lah. Cari ilmu sikit. Dan usaha kat sini yang sedikit ni sangat-sangat berbaloi lah. Bila kita masuk dalam ni, kita fikir, Allah, nasib baik nasib baik lagi padahal Nabi dah larang kan hadis tu. Kita fikir lah, kita orang biasa kan, fikir macam tu lah. Nasib baik buat amalan ni, nasib baik ikut yang sahih, nasib baik, Allah, lega kat sini kan. Lega, rasa banyak lah manfaat kat sini. Cuma, tengok dalam Quran, banyaknya Allah tunjuk dalam Quran tentang orang yang menyesal berada di sini. Nak balik ke dunia, nak buat amal yang baik. Jadi kita tak naklah dalam golongan tu, kita cuba berusaha sementara ada lagi masa ni sedikit ni, untuk kita berbekal bekal yang terbaik, yang sahih. Dan juga kita ingatlah mati sebab bekalan di sini untuk hidupan yang infinity. Okey. Itu mukadimah pertama. Kedua, saya rasa saya pause sekejap kalau ada hal umum atau apa-apa rakan-rakan nak tanya soalan ke apa, sekejap. Saya pause sekejap. Masuk je boleh tanya. Nak bagi pandangan ke apa boleh? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada hadis yang kita nak baca ni. Tapi ni hadis 40 Imam Nawawi. Cuma hari ni saya ambil hadis 29 ni, ada ulangan ni sebab saya tak prepare. Tapi tak apalah, kita ulang-ulang, saya pun boleh ingat balik hadis ni. So sekarang ni, pada hari ni kita dah baca dalam 38 hadis lah kita baca. Ada dalam 3 lagi lah. 3 lagi pun ni, yang 2 ni dhaif, 1 ni yang rukun Islam. Nanti insyaAllah ada masa kita cuba urai lah. Dan saya akan ambil hadis yang sahih lah, yang sama makna dengan yang ni. Cuma hari ni kita nak tengok amalan ke syurga ni lah. Hadis ulangan lah, kita baca balik. Kita baca hadis ni. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan jauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadatlah kepada Allah dan tidak syirikkan Allah sedikit pun. Tengok pentingnya syirik ni kan. Pentingnya kita, akidah yang jitulah akidah yang baik. Penting ni, benda yang sangat besar. Dan juga dalam tazkirah yang saya bagi ni pun, saya akan banyak fokus kepada akidah lah, kita tak mau syirikkan Allah. Sebab ni bahaya sangat. Kalau syirik, habis amalan-amalan kita sia-sia saja. Dan syirik ni pula jarang orang cerita sangat. Kalau kat surau-surau tu jangan cerita. Sebab banyak benda yang syirik bertebaran di kalangan kita. In fact, saya jumpa pun buku yang syirik. Kitab yang syirik berada di surau pun saya ambil. Dan saya ganti dengan kitab yang lain lah. Tapi nak ceritanya, tempat yang dimuliakan Allah, rumah Allah kita panggilkan, rumah Allah pun ada benda yang syirik. Benda sangat-sangat besar. Dan orang-orang biasa kalau kita tengok, tak tahu pun kitab tu kitab syirik. Tapi kitab tu nama depan nama agama kan. Jadi kita pun kena pastikanlah supaya kita tidak syirikkan Allah. Menegakkan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Ini mesti haji ya, pergi haji. Ramai kawan-kawan kita tengah pergi haji ya, prepare pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau untuk saya beritahukan tentang pintu-pintu syurga? Puasa, okey tengok ini antara kaedah Tok Guru lah kan. Anak murid tanya sikit je, dia bagi tips yang lain. Dia tanya tentang masuk syurga kan. Lepas tu Nabi sambung lagi sebab ini wisdom lah. Ada hadis lain yang tentang orang Nabi cerita tentang orang ni bunuh 100 orang tu kan. Dia dah bunuh 99 orang, dia jumpa orang agama nombor 2, dia bunuh lagi. Tak, dia bunuh yang pertama, nombor 2 tu dia tak bunuh. Tapi orang nombor 2 tu, dia bagi tips. Mana dia jawab soalan orang tadi, dia bagi nasihat-nasihat lah.
Ini kaedah kita lah kalau orang tanya nasihat anak-anak kita ke, bagi tanya nasihat, jawab soalan dia dan tambah lagi lah nasihat-nasihat yang lain lah, yang berkait lah. Itu adalah sunnah. So Nabi tambah lagi, Nabi kata, "Maukah engkau saya beritahukan tentang pintu-pintu syurga? Puasa adalah benteng, sedekah adalah mematikan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Dan solatnya seseorang di tengah malam, qiyamul lail lah, solat tahajud ni kan. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, ni bahu mereka jauh di tempat tidurnya. Lambung ni belakang eh. Belakang ni tempat tidur lah, kita tidur belakang. Belakang mereka jauh di tempat tidur ni orang-orang yang bangun tengah malam qiyamul lail ni. Kemudian beliau bersabda, "Maukah kalian saya beritahukan pokok daripada segala perkara, tiangnya dan puncaknya?" Saya menjawab, naklah, maulah wahai Rasulullah. Pokok perkara adalah Islam. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, "Maukah kalian saya beritahukan tentang sesuatu yang jika kalian melaksanakan, kalian dapat memiliki semua yang atas tadi?" Saya berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda, Rasulullah pegang, dia tunjuk kat lidah kot, mulut ni. "Jagalah ini dari perkataan yang kotor, mulut lah, lidah kita ni." Saya bersabda, kalau mana Nabi kata, benda-benda ni semua dapat, mana mulut ni kalau kita jaga lidah kita dapat saingilah pahala-pahala atas ni. Saya berkata, "Ya wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan?" Beliau bersabda, "Kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang tergelincir wajahnya di neraka?" Atau sabda beliau, di atas hidungnya. Maknanya orang yang mulut mulut kotor ni, seolah-olah Nabi gambarkan dia akan tergelincir dalam neraka nanti. Selain buah yang diucapkan oleh lisan mereka. Ataupun boleh jadi dua sebaliknya lah, kita cakap benda yang elok ataupun kita diam, dia akan bantu kita dalam syurga, di mahsyar nanti. Cuma ringkasan dia ni panjang kan. Ni ringkasan yang saya dah buat ni, kita baca ringkasan ni. Perbuatan yang dimasukkan ke syurga dan jauhkan daripada neraka adalah beribadat dan tidak syirik, solat, zakat, puasa Ramadan, kita buat haji. Pintu syurga, puasa ni benteng daripada api neraka. Hari ni kita cerita, nak huraikan sikit tentang ni lah. Sedekah ni sedekah ni adalah seolah-olah seperti analogi yang Nabi buat, air yang mematikan api. Lepas tu Nabi kata pintu syurga ni orang yang solat malam lah, tahajud lah, qiyamul lail. Nombor 3, pokok, tiang dan puncak segala perkara, satu Islam lah. Maknanya kalau orang tu tak Islam, tak adalah, ataupun kita kena motivasi kita dakwah lah non-Muslim supaya dia masuk Islam. Ataupun orang Islam yang syirik, yang buat benda-benda yang merosakkan akidah dia kan. Kita dakwah dia supaya dia kembali kepada jalan yang benar lah. Sebab ini tiang dia, pokok dia. Kita bantu dia kan, sebab kita pun kena cinta sahabat-sahabat ataupun saudara se-Islam kita. Tiang ni solat, puncak jihad. Yang nombor 4 ni, bahaya lisan ni kita akan baca kalau sempat lah. Dan hadis ni saya sediakan hadis 2 ni lah dalam slide ni. Okey, pertama cerita tentang sedekah. Rasulullah SAW bersabda, dalam chat. Okey. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maksud dia, sedekah lah, tak kurang harta kita kan. Pilih. Marah pula suami kan. Suami ni Nabi kata dalam hadis yang sahih, sehingga kan suapan suami tu, dia suap makanan ke mulut isteri dia tu, dikira sedekah kan. Dan harta kita ni, 23 bulan dapat gaji lagi lah. Tak, maksud dia, Nabi jamin, Allah jamin, sedekah tak kurang harta. Berimanlah, kita beriman kan, buatlah. Macam kita nak uji keimanan kita buatlah kan. Kita buatlah sedekah kan. Dapat gaji lebih, katalah naik increment, ada sikit increment. Yang increment tu, kita jadikan dia ataupun kita letak dalam konteks sedekah tadi tu. Sebab Ustaz saya sebut, harta kita yang sebenarnya bila kita mati nanti adalah harta yang kita sedekah lah, yang kita bagi kat orang. Hari ni yang kita untuk diri kita tu boleh jadi pahala, boleh jadi dosa, boleh jadi harus saja kan. Tapi yang sedekah tu atas niat kita lah. Tapi selalunya orang bersedekah ni jaranglah dia nak riak kan, ataupun riak pada awal-awalnya sebab tengah praktis lama-lama, insya-Allah datanglah ikhlas tu. So sedekah tu lah yang akan jadi harta dia yang sebenar, simpanan kita yang sebenar kan. So kita start lah ataupun kita motivasikan diri kita untuk sedekah dan praktis lah. Maknanya sedekah lah, sedekah banyak-banyak tu. Praktis je, tak apa, jangan malu kan, buat je. Sebab ini saranan Nabi. Sebab nanti dia akan banyak bantu kita. Hari ni tak nampak lagi kan, akan banyak bantu kita nanti.
Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas dan Maha mengetahui. Jadi Allah bagi tahu ni yang kalau kita sedekah satu je kan di jalan Allah ni, macam contoh ada orang nak belajar kan, ataupun fisabilillah, mana-mana fisabilillah, orang yang berhutang kita bayar hutang dia, ataupun mana-manalah ada orang ada kesusahan kan, kita bantu dia. Biji tu, satu pahala tu, satu kebaikan kita buat tu, Allah gandakan dia. Anda boleh kira lah 7 tangkai ada 100 biji setiap tangkai. 700 kali ganda maksudnya. Sangat besar. Tak nampak lagi sekarang ni. Tadi yang kita cerita tentang kematian tu kan. Selepas mati nanti akan kita nampak lah. Dan kita akan rasa Allah seronoknya bagi. Kita akan rasa manfaatnya yang banyak. Sebab di situlah nanti kita nak semua kebaikan ataupun semua pertolongan. Sebab di sana, macam kita baca surah Al-Fatihah kan. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin kan. Maliki Yaumiddin. Tuhan ni raja pemilik hari din tu, hari selepas mati tu, di mahsyar nanti. Masa tu tak ada dah tak boleh dah kita nak buat hal kita kan, nak pergi dalam tengok YouTube. Tak ada dah. Masa tu malaikat datang, dia ambil, dia suruh kita ke kanan lah kita. Ke kiri lah kita. Kehidupan kita masa tu kita tak ada sangat dah kehendak diri kita nak buat apa kan. Masa tu semua atas peraturan yang Allah tetapkan di sana. Jadi kita naklah, sebab kat sana keadaan macam tu, kita berbekal hari inilah semasa kita hidup lagi, insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman, dan barang apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini sama juga macam atas ni kan. Jadi kita nak motivasikan diri kita ni, sedekahlah. Orang kata banyak sangat bagi duit ke orang, macam orang kata kan, oh ni sikit-sikit nak bagi. Tak apalah, bagilah. Sebab Allah dan Nabi yang jamin harta yang kita bagi tu dapat balik. Tak dapat sini pun, dia dapat rezeki lain. Rezeki ni tak semestinya duit saja, harta saja. Rezeki ketenangan hati, rezeki kita selesaikan masalah orang, ataupun kita tiba-tiba kan naik motor ke apa, mungkin takdir hari tu benda lain kan tiba-tiba, sebab Allah takdirkan lain lah, sebab kebaikan yang kita buat ni ataupun rezeki yang ataupun sedekah yang kita buat ni kan, macam-macam yang akan bagi manfaat kepada kita macam tu. So kita ingatlah, kita nak supaya kita ni bersedekah lah macam tu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang tayyib, yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkan kedua untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya sehingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Ini manfaat yang besar lagi. Tengok Allah Ta'ala sendiri, personally dekat tengok sehingga dia ambil dengan tangan kanan tu. Maksud dia, motivasi ni walaupun kecil. Sebutir kurma ni, kita dekat rumah bulan Ramadan bulan ni pun ada lagi peti ais tak makan kan. Kalau lah sampai kita rasa macam kurma tu tak ada nilai, sekarang sebab dah banyak sangat kan. Cuma kita tengok dalam hadis ni, benda yang kecil pun kita sedekah kat orang, dapat manfaat yang besar dekat sini. Jadi kita cubalah untuk sedekah lah kan. Kita pun duduk cerita dalam bank duit banyak, dalam EPF duit banyak semua kan. Kita cubalah sedekah, sebab baca hadis-hadis tentang sedekah ni, kalau baca zaman Nabi dulu, memang kita rasa ralat banyak lah untuk kita lah, untuk saya lah, sebab jadi macam alamak teruknya kita kan. Nabi yalah, nak compare pun payah, tapi maksud dia motivasikan diri kita lah kan, macam tu. Dari Al-Aswad bin Yazid daripada Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, mintalah kesembuhan penyakitmu kepada Allah dengan sedekah. Hadis ni ada yang sahih. Ni saya baca ni semua ada yang sahih. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Syekh Albani mengatakan hadis ni hasan sebagainya dalam Sahih Al-Jami'. Dan ini juga kalau kita bacalah, kadang-kadang orang tulis tanpa hadis lah. Dia kata ulama kata sebenarnya itu daripada hadis. So antara penyembuh, sebab ada dalam, saya baca dalam satu kitab ni, dia kata orang ni dia penyakit yang tak sembuh pada zaman dia lah, tak sembuh. Bila dia tak sembuh, dia bersedekah. Dan Allah bagi kesembuhan kepada dia. So maksud dia dengan hadis ni, kalau kita adalah sakit kan, kadang-kadang penyakit yang kita malu kan, kadang nak jumpa doktor kan, kita malu lah. Benda-benda yang aib ataupun benda-benda yang private bagi kita kan. Kita cuba doa dan juga kita sedekah. Dan sedekah tu kita minta dengan Allah, Allah sembuhlah penyakit saya ni, ya Allah. Dan berimanlah kepada apa yang Nabi sebut ni, sebab Nabi kata,
mintalah kesembuhan penyakit kepada Allah dengan bersedekah. Jadi kita, saya sarankanlah untuk diri saya juga dan rakan, banyakkanlah sedekah kan, jumpa orang bagi je lah. Prepare duit RM10, RM20 dekat poket tu kan. Ni baru nak buka saya lah kan. Orang minta macam, malah nak buka wallet kan. Prepare siap-siap dalam poket ke dalam ni kan, biar adalah niat asal tu untuk sedekah. Orang datang minta, kita bagi je. Tak apalah RM1, RM2, tapi perbuatan tu secara tak langsung mengajar diri kita memang nak sedekah pun hari tu kan. Daripada kita ni duduk dalam wallet, nak kena buka wallet lagi. Lepas tu kadang hari ni dah tak perlu bawa cash kan, nak kena tap je kan. Readykanlah duit sedikit supaya motivasikan diri kita ni untuk kita sentiasa bersedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda, seorang wanita penzina telah mendapat keampunan. Dia melalui seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir telaga. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini, si wanita pelacur itu melepaskan kasut dia, lalu mengikat dengan penutup kepalanya. Dia ambil macam serban Lalu dia mengambilkan, ataupun selendang lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapat ampunan daripada Allah Ta'ala. Saya letak dalam bab sedekah ni sebab sedekah ni tak semestinya duit kan. Dia sedekah tenaga dia untuk pergi ke dalam telaga tu, untuk dia sedekah kasut dia, buka kasut dia, dia sedekah dia punya macam selendang tu diikat kan. Tapi hadis ni sebenarnya lebih kepada ada ihsan lah. Kasihan belas wanita ni walaupun dia dah pelacur. Kasihan belas wanita ni kepada anjing tadi. Dan Allah bagi keampunan kepada dia. Nampak besarnya satu ihsan, dan nombor dua sedekah tadilah. Rezeki. Dia dah sedekah tenaga dia dengan ihsan dia tadi kan kepada anjing. Lah hadis ni juga nak ceritanya, walaupun anjing ni kita tengok benda yang kita paling hina lah bagi orang Islam kan. Dan juga pelacur, wanita penzina ni kan. Paling hina lah. Orang yang hina ni pun, kalau dia Islam dan ada ihsan yang tinggi dan ada konsep nak bersedekah tu, keampunan Allah ni sentiasa terbuka. Keampunan Allah ni sangat-sangat luas dan sentiasa terbuka kepada semua orang. Dengan syarat dia nak keampunan tu macam tu. Jadi hadis ni motivasikan diri kita jugalah. Janganlah kita rasa, oh saya ni banyak dosa, nak doa pun suruh orang doa kan. Tak payahlah, doa sendirilah. Tak apa banyak dosa pun, Allah Ta'ala tu dekat dengan kamu. Kita minta tolong dengan Allah lah, jangan ambil perantara. Minta tolong dengan Allah. Tengok ni, orang ni kan. Kita pun, jahat-jahat pun kadang-kadang hati kita ni pun, sensitif jugalah kan, tengok orang susah. Kita tolonglah dia kan. Tengok, mungkin kita termasuk dalam hadis ni kan. Jahat-jahat kita buat ni. Tengok wanita penzina ni pun hati dia baik kan. Sebab mungkin macam-macam sebab lah dia jadi macam ni. Macam saya sebut awal tadi, kehidupan dia, surrounding dia, macam-macam lah. Kita tak tahu apa keadaan dia sebenarnya kan. Cuma jangan nafikan ini adalah dosa lah. Jangan pula kita rasa, oh wanita penzina pun okey. Tak, itu dosa. Kena bezakan lah, kena ada ilmu yang membezakan dosa dan pahala. Dan kita benci perangai ni lah. Kita benci perangai ni. Cuma dalam konteks hadis ni nak bagi tahu, kalau nak relate dengan bab sedekah ni, wanita ni dia gunakan tenaga dia atas ihsan dia. Tengok anjing yang nak mati dah sebab kebuluh ataupun dahaga, dia usahakan diri dia juga untuk bantu. Okey, ni saya dah buat masa buat slide ni dulu. Nak tunjuk tentang hadis lain. Ni analogi je. Ini tak betul pun, analogi je. Cuma konsep dia betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa ada seseorang yang menemui Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana lebih besar pahalanya?" So sahabat ni tanya, sedekah mana yang paling afdal, yang paling besar, yang paling first priority lah, tempat tertinggi. Beliau SAW menjawab, "Engkau bersedekah pada ketika engkau masih sihat, ketika kamu takut untuk menjadi miskin, dan ketika kamu berangan-angan untuk jadi kaya. Dan janganlah engkau menunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tengkuk ni kan, baru kamu berkata untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Dan harta itu sudah menjadi hak si fulan pun." Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam analogi saya buat graf ni, yang paling hebatlah pahala masa kita tengah banyak duit ni. Tapi selalunya kita tengah banyak duit lagi kedekut kan. Nabi ajar kita bila banyak duit ni, sihat ni, banyak duit ni, bagi duit kat orang. Dapat Allah duit tu pun Allah yang bagi. Masa banyak duit ni kita bagi kat orang. Sedekah. Tapi sedekah yang paling afdal dari sudut kategori siapa yang paling afdal lah, ini ketika keadaan tu. Dan hadiah lain, siapa tu yang dekat dengan kita lah. Isteri kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita kan. Sebab ada hadiah lain Nabi sebut, sedekah adik-beradik ni
keluarga ni dia dapat dua benda kita dapat. Satu, pertama, kita sedekahlah orang dapat manfaat atas duit atau harta yang kita bagi. Nombor dua, dia eratkan silaturahim lah. Cuma kena jaga jugalah. Takut dengki-dengki kan. Macam-macam lah berlaku. Cuma itu atas kepandaian kita lah. Jangan pula tiba-tiba dia timbulkan benda yang mudarat yang lain. Kita kena tengok juga, takut nanti bila timbul mudarat yang besar, kita elakkan lah. Walaupun perbuatan tu baik, tapi ada mudarat yang besar, kita jangan buat lah. Kena jaga maslahat tu. Tengok pada hadis ni balik, maknanya bila nak mati nanti baru nak bagikan. Orang simpan duit juta-juta, beratus ribu, macam-macam kan ada duit. Tapi bila nak mati baru nak bagi kan. Dan Nabi kata dah jadi hak orang tu pun melalui faraid semua tu kan, dengan jangan bagi masa ni. Kan kalau kita tengok dalam Al-Quran sebut tentang Fir'aun tu kan, dengan Nabi Musa, surah Al-Baqarah tu kan. Bila Nabi Musa dakwah Fir'aun supaya masuk Islam, dia tak nak. Tapi sebelum dia mati memang dia kata dah dekat nak mati baru nak bagi tahu ya Nabi Musa ni betul kan. Dia baru nak berakidah kepada Allah. Nak beriman kepada Allah. Dah tak ada dah, tak boleh dah. So janganlah sampai sini kita nak sedekah sekarang lah, dapat duit, dapat gaji, ataupun kita memang tolak daripada gaji kita tu kan. Ni memang portion ni untuk sedekah ni kan. Lepas tu ada sikit portion tu, kalau ada orang tengok tepi jalan ke apa kan, ataupun orang minta, letaklah portion tu untuk kita sedekah masa kita tengah ada duit ni. Sebab masa duit ni lah yang paling afdal. Masa tengah-tengah ada masalah banyak ni, memanglah kan kita komit semua benda lah kan. Komit nak buat tu, komit nak buat ni. Tapi masa kita banyak duit ni, dia akan leka. Kita akan lara banyak. Masa lara ni Allah nak kita, sebenarnya jangan lara. Ingat rezeki ni Allah bagi, dan kita nak manfaatkan rezeki yang kita ada ni. Buat benda yang Allah nak lah. Ramai orang miskin lagi. Bagi kat orang miskin. Jangan prasangka buruk lah kat orang tu kan. Tengok macam hadis pelacur tadi kan. Ada ihsan dalam jiwa dia, walaupun dia ni orang teruk. Kita ni kat sini mungkin kita ni orang yang bagus kan, pergi solat jemaah, tapi tengok orang tu kita prasangka buruk. Tak ada ihsan, tengok orang susah, tak ada ihsan langsung. Tapi kerja-kerja nak solat sunat, kerja-kerja orang azan ni pergi masjid. Kita nak semua berlaku lah, maksud dia. Yang ibadat yang pergi masjid tu berbuat, ihsan ni, kasihan belas kat manusia pun kita buat, kat binatang pun kita buat juga macam tu, insyaAllah. Okey, ada 12 minit lagi. Kita pergi kepada ni yang saya ambil daripada sumber ni, rumahsyah.com ni, dia ada tulis artikel tentang waktu sedekah yang terbaik. So kita bacalah dan kita habiskan bab sedekah hari ni. Bahaya lisan ni mungkin tuan-tuan boleh tengoklah dalam ni. Kita cerita tentang sedekah hari ni. Ada 12 minit lagi. Waktu sedekah terbaik, pertama ketika ada krisis. Macam PKP hari tu kan. Ataupun orang tengah susah. Bencana dan keperluan hidup sangat diperlukan. Masa ni yang paling tinggilah waktu dia. Dan tak dinafikan lah. Ini untuk personal lah kan. Ketika personal, ketika keadaan yang bukan dalam keadaan ni. Maknanya keadaan biasa-biasa je. Hadis ni, inilah yang terbaik bila kita banyak duit. Tapi, ialah gaji kita dapat kan. Ketika ada krisis ni, kita tengok orang kat kampung tu, rakan-rakan sebelah rumah kita, walaupun dia pangkat besar tapi dah kena buang kerja kan. Kita tanyalah, hello lah dia tanya. Waktu yang terbaik, antaranya adalah pada masa krisis lah. Kita tolong tanya orang kat kampung, tanya mamak saudara, tanya sepupu, tanya adik-beradik kan, siapa perlu kebantuan, kita boleh buat. Sebab saya ingat masa PKP dulu pun, yalah, kita ada bank apa yang kita tak bayar monthly installment kan. So duit tu pun ada, most probably ada orang dia guna duit tu untuk bagi sedekah, untuk bantu orang lain kan. Walaupun yalah kita kena bayar lebih pula lepas tu kan. Tapi maksud dia, ketika tu kalau kita nak sedekah adalah waktu yang terbaik. Dan nanti ada juga masa-masa lain lah yang akan datang musibah kepada kita lah. Kepada orang kita, dan juga kita tengoklah hadis ni, saudara-saudara kita, rakan-rakan kita guna hadis ni untuk kita bantu mereka. Allah Ta'ala berfirman, tapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi suka. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi suka itu? Iaitu melepaskan hamba dari kehambaan atau memberi makan pada hari kelaparan. Surah Al-Balad ni. Memberi makan maksudnya pada masa kelaparan ni. Ketika makanan sangat kurang, di masa semua keperluan terfokus pada makanan. Ni dalam tafsir At-Tabari ni bagi tahu, maksud dia sedekah yang paling besar, yang paling banyak pahala, yang sangat-sangat dituntut oleh agama ketika inilah tengah payah tak ada makanan ni kan. Orang tengok orang kurus kering, kita bagilah kat dia macam tu. Nombor dua, ketika peristiwa yang menakutkan seperti saat terjadinya gerhana matahari, yang ini ketakutan lah. Yang ini kita kena ingat lah sebenarnya, kalau baca hadis Nabi, petir, gerhana matahari, gerhana bulan, macam-macam semua benda yang jarang-jarang berlaku dan sangat
memberi ketakutan ya kepada kita dan juga kepada makhluk lain, binatang-binatang semua kan. Memang benda tu memang dalam hadis sebut itu untuk beri kita ketakutan sebenarnya. Supaya manusia ni takut kepada Allah. Dia takut, ya Allah ada kuasa, tengok awan hitam gelap, ya Allah takutnya kan. Sepatutnya macam tu. Kita jangan hilangkan perasaan tu. Nanti kita rasa biasa dan sebab bila kita kata biasa dia dah lawan fitrah kita. Ataupun saat ketika peperangan. Sebaca hadis ni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak akan terjadi kerana kematian, kerana seseorang atau lainnya seseorang. Jika melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah solat dan bersedekahlah. Nabi suruh, bila ada benda-benda ketakutan ni, cepat-cepat bersedekah sebab sebenarnya dia pergi kepada kematian tadi jugalah. Kita nak ambillah ruang, manalah tahu, tiba-tiba petir kena kita ataupun whatever lah, banjir besar berlaku ke apa, tapi Nabi suruh cepat-cepat kita buat amal soleh, termasuklah sedekah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini dalam hadis ni Nabi kata daripada Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amal yang soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ni. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, tidak perlu jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satu pun. Maknanya mati syahid lah. Hadis ni ada yang sahih. Hadis ni ada yang sahih. Maksud dia 10 hari bulan Zulhijjah tu hari yang terbaik lah. Kalau malam 10 malam terakhir bulan Ramadan kan. So 10 hari yang terbaik ni adalah 10 bulan Zulhijjah ni. Kalau masuk bulan ni 10 hari tu, kalau ada rezeki ke sedekah lah. Tapi maksud dia tolong orang pun samalah. Tolong orang, sedekah, benda-benda yang bagi manfaat kepada orang lain lah. Terutama sedekah. Ikut pada apa yang Nabi bagi tahu ni. Nombor 4 bulan Ramadan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar, orang yang paling suka melakukan kebaikan. Kedermawan kebaikan yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadan, iaitu ketika Jibril AS menemui beliau. Jibril AS datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Sehingga Al-Quran selesai dibacakan oleh Nabi SAW. Apabila Jibril AS datang menemuinya, tak kala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin terhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya bulan Ramadan ni, Nabi ni memang betul-betul dermawan. Ada duit je dia bagi, ada harta dia bagi, ada kurma dia bagi kat orang. Sebab dia raikan guru dia datang pada setiap malam ni. Kegembiraan dia dizahirkan dengan dia nak gembirakan orang lain, bagi makan. Sama juga kita kan. Antaranya sunnah kita buat ni, kalau ikut sini, bila kita gembira tu, kita raikan sesuatu lah. Tapi bukannya buat benda-benda perangai orang kafir lah. Kita ikut perangai orang Islam lah kan. Raikan tu jangan buat parti. Buat parti, buat maksiat tak maulah. Tapi buat benda yang berpahala lah, maksud dia macam tu. Nombor 5 ni last kot. Nombor 5 ni adalah, ni hadis lah kita baca. Hari Jumaat hari ni, secara umumnya amalan apa pun sangat baik dilakukan pada hari Jumaat. So, waktu sedekah terbaik ni, kalau ikut pada artikel ni ada 5 lah ditulis kat sini. Yang nombor 5 ni adalah hari Jumaat hari ni lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hari yang sangat baik, hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Hari ni lah. Hari ni hari yang baik. Waktu kita buat tazkirah hari ni Hari ni sebab tak ada meeting Kalau ada meeting kita tunda. Hari tersebut adalah hari diciptakannya Adam, Nabi Adam kita lah, atuk kita. Hari ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga dan hari ketika Nabi Adam dikeluarkan dari syurga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumaat. So, meraihkan pada hari yang terbaik ni, secara umumnya, hari Jumaat ni, kita bersedekah pun dapat pahala yang besar lah. InsyaAllah. Okey. Saya tak baca hadis lisan ni, saya akan letak slide ni dalam grup ni. Saya ingat kita akan stop kat sini. Kalau ada soalan ataupun apa-apa tuan-tuan nak share dalam 5 minit lagi, saya pause kejap. Tuan-tuan, puan-puan dan cik-cik lah kalau ada persoalan ataupun nak share apa-apa. Okey, kalau tak ada, tak ada. Kalau tak ada, kita tangguh kita punya sesi pada hari ini. Saya haraplah rakan-rakan dapatlah ambil manfaat dan juga
Dapatlah yang saya cerita tentang apa ni, yang kematian tu lah, dapat sedikit bagi nasihatlah dan juga boleh bentuk hati kita, kita ni bekerja dan juga bukanlah kita ni, dan kerja kita pun bukan dalam aliran agama, bukan duduk di pejabat agama pun kan. Kita kerja dengan sistem bukan Islamik sangatlah. Kita banyak-banyak benda yang kita buat ni berdasarkan pengalaman apa ni, sistem yang bukan Islam lah. Jadi dalam kita hadiri sesi macam ni ataupun tuan-tuan, puan-puan, cik-cik semua ni ada kelas-kelas dengan YouTube, semoga dapatlah bentuk jiwa kita kan, sebab kita ni adalah khalifah Allah dan tugas utama kita sebenarnya untuk mentaati Allah lah. Kita nak berbekal lah supaya kita dapat dah banyak nanti kita punya saving selepas mati. Sebab kehidupan dunia ni memang lara, sangat-sangat lara. Dan sehingga kan hadis Nabi kan, yang Nabi sebut solat 2 rakaat sebelum subuh tu adalah lebih berharga daripada dunia seisinya. Tapi kalau kita baca betul-betul hadis tu dan kita baca hadis yang lain, Nabi kata dunia ni lebih teruk, lebih buruk, lebih tak ada harga daripada bangkai kambing. Maksud dia tak ada harga, tak ada harga pun maksud dia. Bahkan kalau tengok hadis tu, solat-solat lain pun, solat sunat lain pun lebih besarlah manfaat daripada dunia ni, sebab dunia ni tak ada value. Value dia adalah bila kita gunakan apa yang atas dunia ni untuk akhirat kita. Itu value yang sebenar lah. Cuma peringatan ni untuk kita ingatkan kita kembalilah supaya apa yang kita ada ni, kita motivasikan kita untuk ke situ, untuk buat ke situ. Tak banyak, sedikit pun tak apalah, sedikit-sikit lama dia lekat 10 tahun, 3 tahun, 4 tahun lama, dia lekat ingat sentiasa kepada hari selepas hari kematian lah, hari selepas kebangkitan lah, macam tu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.